اللهم لا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah 19 kali bau kali setiap kali dari para ini surah 19 kali bau kali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan wajib memeliharakan hati daripada segala maksiatnya maksiat hati. Dan wajib memeliharakan hati daripada segala maksiatnya maksiat hati. Jadi kita hari dan hari ini tapi lagi cerita bab ke-6 rukun iman. Bab cerita lagi hak berkaitan dengan beriman dengan hari kemudian. Yang mana beriman dengan hari kemudian adalah bahagian yang ketiga dalam pembahagian ilmu tauhid. Pembahagian ilmu tauhid ini ada bahagian ilahiyah ketuhanan, uluhiyah kenabian, dan sam'iyat. Sam'iyat ni perkara yang kita dengar daripada dalil naqli dari Quran dan hadis. Contoh di antara sam'iyatnya adalah persoalan beriman dengan perkara yang berlaku kemudian daripada mati. Itu termasuk dalam perkara sam'iyat. Sam'iyat ni perkara yang kita hanya dengar daripada ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kita tidak boleh fikir secara akal. Kita nak fikir secara akal berkaitan dengan alam barzakh, tak jumpa ke? Kita nak fikir secara akal berkaitan dengan mahsyar, tak jumpa. Itu dipanggil bahagian sam'iyah. Ilahiyah bahagian ketuhanan, nubuwiyah bahagian kenabian. Yang ketiga sam'iyat yang kita ambil dengar daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni belum masuk lagi lah bab beriman dengan perkara yang berlaku selepas daripada mati. Jadi sebelum ni cerita terdahulu, cerita bab taubat. Ini cerita bab tafsir kan. Nak cerita bab maksiat hati, kemudian di hadapan itu pula maksiat daripada anggota zahir. Maksiat hati, kemudian kita maksiat anggota zahir. Yang mana berkaitan dengan maksiat anggota hati dan maksiat anggota zahir ni. Ini dalam kitab tasawuf lah. Dalam kitab tasawuf. Contoh dalam kitab penawar bagi hati. Bab yang awal kitab penawar bagi hati. Kalau kita tengok kitab tasawuf fardu ain yang qalilah. Kalau kita nak ngaji fardu ain tasawuf yang qalilah kitab penawar bagi hati. Nama kitab tasawuf ni banyak. Hidayatus Salikin. Kalau ditulis nama kitab Hidayatus Salikin, nama kitab. Lepas tu siapa panggil? Tauhid Rekor Tasawuf dia panggil apa? Nama kita Hidayatus Salikin.
Kemudian tu, tauhid fiqh tasawuf tu boleh panggil. Masih pelajaran ke apa? Saya kalau buat jadual lah. Masjid juga kadang-kadang dia waifok di belakang tu dia ada jadual. Masa dia hari, masa, kemudian yang mengajar nama apa, dan nama kitab. Dan di belakang tu pula dia buat tauhid ke kitab tu, bekok ke kitab tu, tasawuf ke kitab tu. Tauhid saya katakan ke apa? Masa pelajaran. Masa pelajaran. Ya. Gitu-gitu. Jadi biasanya kalau hidayah itu salisi, di betul masa pelajaran tu dia akan tulis kitab tasawuf. Walahal dalam kitab hidayah itu salisi tu, nak sahabat tasawuf tu baru kitab dah jalan. Sebab di awal tu kita bab ilmu panjang, kita bab tauhid panjang, walaupun taklah sepanjang dalam kitab tauhid. Dan kita bab ketaatan zahir, bab ekor panjang. Dia bab yang keempat. Bab yang keempat, bab yang kelima, bab yang keenam, bab yang ketujuh zikir dalam kitab Ilatul Salikin. Bab yang keempat, bab yang kelima, bab yang keenam dalam kitab Ilatul Salikin. Bab yang keempat itu kalau kita buka dalam kitab Penawar Bagasi, bab yang pertama. Sama. Bab yang kelima dalam kitab Ilatul Salikin, bab yang kedua dalam kitab Penawar Bagasi. Bab yang keenam dalam kitab Ilatul Salikin, bab yang ketiga dalam kitab Penawar Bagasi. Jadi makna bab yang keempat tu orang masuk tasawuf. Baru kitab dah. Tapi orang macam mana pun Ilatul Salikin tu dikenali dengan nama mata pelajarannya tasawuf. Jadi tasawufnya bab yang keempat, yang kelima, yang keenam. Bab yang pertama akidah, bab yang kedua, ketiga tu dia pergi pada persoalan fiqh. Bab yang keempat bagi tasawuf. Bab 5, 6. Bab yang ketujuh bagi pada bab zikir. Nak cerita bab zikir ni kena selesai dulu akidah kita ngaji molek dulu. Ngaji bab fiqh dulu molek, ngaji bab tasawuf dulu molek. Barulah bab yang ketujuh bab zikir. Kita belajar tahu dia pasal nak ngomong ke zikir lalu dah. Itu bukan jalanan tu. Bukan jalanan. Bab yang ketujuh dalam kitab Ilatul Salikin, kita bab zikir. Jadi Ilatul Salikin ni masa pelajarannya tasawuf. Tapi sebenarnya masalah tasawuf adalah kitab penawar bagi hati. Maksudnya kalau baca Ilatul Salikin ni, maknanya kalau kita kata tempat tu sudah ada ketiga-tiga ilmu. Mana beliau maghrib di masjid Tuga tu sudah ada tauhid suku, fiqh yang suku, tasawuf yang suku. Sebab ketiga-tiga ni wajib fardu ain yang kita kena belajar serentak ketiga-tiga ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita ambil kita Ilatul Salikin, di awal tu kita bab tauhid panjang, tapi dia nak ngaji fiqh, nasi dulu nak berkata. Sebab meninggalkan mengaji fiqh. Masuk bab fiqh. Tasawuf bila nasi dulu selesai juga. Sebab tasawuf macam fiqh juga. Pasal ain kena ngaji. Jadi orang buka dekat Ilatul Salikin ni makna tempat tu tauhid secara khususnya ada dah, fiqh secara khususnya ada dah, tasawuf secara khususnya ada dah. Barulah sesuai kita letak kitab Ilatul Salikin sebagai penambahan. Jadi di awal kitab Ilatul Salikin tauhid tu, fiqh tak ada, fiqh mana lain dia kan. Tasawuf lambat lagi nak sapa, tahu kita tasawuf ada dah kamalan lain. Ada dia lah. Macam mana dia? Ada ketiga-tiga ilmu yang khusus, boleh pilih kita Ilatul Salikin. Tapi terkadang saya pun pilih kita Ilatul Salikin juga, kuliah maghrib. Tak ada tak malam khusus tauhid? Tak ada. Ada malam khusus fiqh? Tak ada. Ada ke tak? Tak ada. Tahu kan? Tak boleh kita ada apa? Satu malam je ni, satu malam. Oh, tiga kita kan? Tauhid tu sikit, fiqh tu sikit, tasawuf tu sikit, pukul 12 orang balik. Tak ada orang ngaji lah. Tak ada orang, lepas dia kena Ilatul Salikin.
Sebab apa? Sebab kami dah ada di situ, ekor tak tahu dah. Kuliah maghrib sepenuh 7 malam. Sepenuh 7 malam. Tapi apa kuliah dia ni? Kita tengok lah. Kita tengok. Apa kuliah mereka? Jadi ada buat. Lepas tu macam orang ngaji, tauhid, tekor awak lagi, tak sama. Ada orang ngaji lah. Sebab kalau kita ambil kita tahu khusus benar, nak dekat lama, macam Faridatul Faraid. Lama mana tak? Kalau kita ambil satu seliki, tauhid direkah, kita hanya upah, dia cukup pada lain saja. Jadi tak lama mana. Kalau kita ambil kita tekor khusus pulau, lambat pun ada kaji. Tak ada. Ketiga-tiga tak ada. Terkadang kena ambil dia tu seliki ni kok. Jadi sebenarnya dia tu seliki sesuai kalau tepat ada ketiga-tiga dot khusus. Tapi kalau tak ada ketiga-tiga langsung mungkin juga terpaksa lah ambil dia tu seliki ni kok. Jadi dia tu seliki ni, mata pelajaran yang tahu yang tak tahu, tapi maksudnya sebenarnya kita sama berkasi. Minhajul Abidin, mata pelajaran tepi dia akan tulis tak tahu. Minhajul Abidin di pertengahan. Bukan bagi orang yang nak belajar pada ain, mereka pada ain bukan lagi Minhajul Abidin. Itu sudah pertengahan. Orang yang ngaji tauhid, ngaji fiqh tauhid macam ni cukuplah. Kami Minhajul Abidin. Khairul Salikin, itu lagi tinggi. Itu banyak adab-adab yang disunahkan. Kitab Hikam, Adul Nafis, Tanwirul Qulub, itu khususi saja. Orang tertentu saja belajar. Bukan untuk kelas umum. Belajar kalau kelas umum tu, orang tak pandai nak betul. Itu kelas mata pelajaran universiti. Di mana kita nak mengajar? Di dalam kampus universiti. Siapa yang mengajar? Profesor, doktor. Siapa yang belajar? Orang yang tinggi-tinggi. Dia perumpamaan. Kenapa? Dia ambil mata pelajaran mesti, bukan mengajar pula arah cikgu sekolah rendah. Tak boleh cikgu tadika lah, cikgu sekolah rendah. Lepas tu nak mengajar mata pelajaran mesti, kepada pelajar UPSA pun tak boleh. UPSA lah, sekolah rendah. UPSA pun dah dulu punya pelajarnya. Lepas tu dia ajar mata saja mesti. Lepas tu yang mengajar pula, ada cikgu sekolah rendah. Awal dia sama. Kena tak? Apa-apa ada. Lewat tu salah. Salah apa itu mata pelajar mesti. Kalau salah pelajar mesti, bukan mesti untuk ajar kelas tinggi tu. Tapi tempat yang tertentu, guru yang berkelayakan tinggi, murid yang berkelayakan tinggi. Kan? Itu kita nikah, kita ajarin lagi. Ini pandai juga ni. Jangan masyarakat ni, bagi-bagi di rumah lagi ni, ya tahu. Mana kalau kata nak tadi, tetap berdoa, kita telah berhati. Jadi persoalan maksiat hati, persoalan maksiat anggota zahir, ada dalam kita penyawa bagi hati. Dalam kita ada salikin ada, tapi bab yang keempat, bab yang kelima, bab yang keenam. Benar tak kita ada tu salikin tau? Dia kata salikin sekarang sampai ada bumi kita punya. Bumi pula ada 3 orang dah tulis ni. Mana kalau tengok pada situ kok macam dia kata salikin ni dapat sambutan lah. Kalau kitab tu tidak ada sambutan, tak ada orang nak bumi kan. Kitab tu memang dia ada sambutan. Sebab kalau orang tu lama, kalau dia mengaji berkitab ni, di antara kitab yang biasa mereka ada adalah kitab tidak disalikin. Selain daripada kitab Faridatul Faraid, Tauhid, selain daripada kitab Muniyatul Musali, Fiqh, kitab Matakin Basri, Fiqh, kalau tu lama sini belajar berkitab. Di antara kitab yang biasa adanya tidak disalikin betul lah. Kitab Penawar Hati pun sama juga. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ini kita tauhid. Tapi dia ada cerita juga. Kalau terdahulu cerita bab taubat. Itu dalam kitab dalam ilmu tasawuf. Dalam kitab Penawar Hati sama, dalam kitab Ilatul Salikin sama, taubat adalah sifat mahmudah yang pertama. Kemudian anak cerita pula ni berkaitan dengan maksiat hati,
Kemudian kita berkaitan dengan maksiat anggota zahir. Wajib atas kita ni pelera hati daripada segala maksiatnya maksiat hati. Dia maksiat hati dengan maksiat anggota zahir ni maksiat hati yang paling payah. Sebab ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ni hati kita buat maksiat ni pun tak ada lapuk gapur-gapur cuma letak zahirnya. Jadi kadang-kadang ni lah payah orang nak perbaiki. Kalau maksiat anggota zahir ni nampak dia orang. Nampak dia orang ni kita ada kemalu sikit lah. Tak malu lah, tak malu juga. Tapi kalau maksiat hati ni masing-masing. Sebab tu terkadang walaupun zahirnya semayang pada tinggal berjamaah zahirnya, duduk atas surga zahirnya, tapi hati bergelemang dengan dosa-dosa yang besar dosa ni. Apa ke mati bersifat dengan sifat yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibimbangi bagaimana di awal kitab itu tadi didatangkan perkataan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, orang yang tidak mendalami, orang yang tidak makar, orang yang tidak mantap ilmu tasawuf dibimbangi mati dalam keadaan mengekali dosa besar dalam keadaan tidak menyedari. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawuf. Mereka yang tidak mendalami dan mereka yang tidak mahir, bukan tak belajar langsung. Tak belajar langsung, kita tak ada cerita tu. Orang ini belajar tapi tidak mahir, tidak mendalami, ditakuti, dibimbangi, mati dalam keadaan mengerjakan dosa besar dalam keadaan tidak sedar lepas daripada mati. Belajar lah, kita penawati, kita belajar. Tapi kemak, betul, faham boleh, betul. Sebab maksiat hati, kalau dinyatakan dalam kitab penawati hati itu, kalau tu modal betul syaitan akan goda sepanjang masa-masanya. Maksiat anggota zahir ni, kita betul-betul ada duduk di hati kita rasa nak judi. Ada tak? Kenapa tak? Buat nak judi sekali. Tak pernah buat dia pun tak? Ada tak berasa nak minat roh sekali? Ada tak berasa nak zina sekali? Ada. Tak ada di anggota godaan tu. Tapi godaan riak, godaan ujub, godaan takabur, itu sepanjang masih. Itu sepanjang masih. Jadi kalau kita duduk masuk, duduk dalam, duduk mahir, berkaitan dengan ilmu tasawuf ni, jadi takutnya kita tu riak, tapi kita buat macam kita balik. Kita takabur, tapi kita buat macam kita ni tawaduk. Mana boleh jadi makanan syaitan. Mati dalam keadaan kita ni jadi puak dia. Puak syaitan, kita tak tahu kita perasaan soleh, kita baik. Ini tak berkaitan dengan ilmu tasawuf. Dia kena mendalami, dia kena kemah molek satu-satu. Dalam kitab Panabagati didatangkan 10 sifat mazmumah, sifat yang diharamkan pada syarak. Bukan 10 tu dia sifat mazmumah. Ini sifat mazmumah 70 lebih tengok kita. Tapi yang 10 tu kok paling tua sekali. Kok apal kepada sifat-sifat mazmumah yang lain. 10. Kemak 10 tu pun alhamdulillah tau. Tapi kena masak molek lah. Kena makin molek. Sebut kata riak. Apa pengertian riak? Kena tahu. Riak pula kita. Kita buat amal je. Berasa tak? Nak puji orang. Nak. Jadi apa? Tak ada tika-tika je. Hari-hari lah tu. Rasa tak kabur. Tu tetap tak tu. Dia khawatir. Lintasan. Tak ada lagi kat kita orang awam. Tapi orang awam memang seumpama tu. Lintasan riak, lintasan takabur, lintasan hasad, khawatir dia panggil. Walaupun lintasan tu tidak syarat tidak ambil halal.
Tapi bila lintasan tu sentiasa mari, lama-lama tak kita tak sedar dah, bukan lintasan jadinya. Jadi apa? Jadi hak kita ambil dah. Wa 'alaiha maqtasaban. Habis kita. Kalau kita ambil dah, tu kena dosa lah kita ni. Khawatir marilah, rasanya seorang ngapuk, orang puji. Nah, marilah. Itu tak ada. Syarat tak boleh salah. Rasa macam banyak amal kita daripada orang lain. Rasa macam banyak ilmu kita daripada orang lain. Rasa pandang kita daripada orang lain. Nah, rasa syarat ambil salah tu. Itu syarat ambil salah. Kalau syarat ambil salahnya, kalau ditantang hari ni, kita pun ambil. Ambil. Kalau kata walaupun nitah orang rumah sekali lah. Saya ajak kita rumah. Tapi kita lah kita. Nak nitah ni hari ni, mari nitah kita nak nitah pun. Lama-lama kenal ajak air. Nak nak jadi masalah. Lintasan itu syarat ambil salah. Tapi macam mana kita nak pastikan lintasan itu tak lekat? Kena mahir, kena dalam, kena masuk dalam ilmu tersebut. Lalu terkadang Nabi kita faham ni jadi banyak menekan. Antara ilmu yang kita kena perbanyakkan ilmu tasawuf. Tauhid mereka tak payah. Jangan salah faham ni. Sebab tauhid hanya satu jalan je. Satu jalan je. Tauhid. Ibu tak banyak-banyak. Sebab pegangan kita untuk mengusulkan ke-6 unsur iman. Tak ada banyak pun sikit je. Yang dari macam panjang lebar tu itu yang awak payah. Benda tu kalau itu senang je. You apa lah? You buat kelosor kan apa sendiri je. Benda tu kalau jalan sekiping slow dah apa? Susah. Ini kita yang piping dia kelepar belakang. Begitu tu. Kelek ni. Kelek Jadi dia main akal dia. Mana tak betul. Jadi artinya terpaksalah kena pujuk dulu, kena layang dulu, jalan selu-selu. Jadi panjang kita. Kita ni umpama dia mesti berapa pulau gaya ni apa ni. Mana kita bab tauhid kita cerita cara-cara lagi. Segala-gala perkara berlaku Allah telah tetapkan pada azal. Baik ke jahat ke Allah telah tentukan pada azal. Oh, jahat lah tentu juga. Mayang. Mayang kata. Sebab lah dia rasa tu. Saya orang kita. Ya, mayang kan. Mayang kan tak tinggal. Baik, jahat ke tentukan Allah. Jadi tak semang Allah juga. Lepas tu mayang lah. Mayang kan. Tak mayang tu. Lepas tu, tak dia rasa tu. Setelah takdir untuk semayang, Alhamdulillah. Apa bertanya lagi tu? Ini apa ni? Dia tak apa nak tu lah. Jadi panjang yang cerita ni. Sebab pegangan. Simple je buat pegangan. Segala-gala perkara tertentukan oleh Allah pada azan. Sampai masa berlaku, segala-gala perkara berlaku, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar zarah pun tak ada yang terlepas dari ketentuan dan perbuatan Allah. Habis, sekarang. Allah turun hati dia. Tuan tetap berkedor pada azan. Tuan tetap berkedor pada azan. Tuan tak berlaku. Hak berlaku sekarang ni semuanya kerjaan Tuhan. Hak berlaku sekarang ni semuanya kerjaan Tuhan. Kita kena redha. Kita kena sabar. Semuanya kerjaan Tuhan. Semua. Sebenarnya pun ada yang berlaku mereka perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebab ini banyak tadi kita musuh. Dia main duduk lopok, merengek, waktu bundur tak belakang. Dia ajak pulak, alik, pulak, duduk sikit, bundur tak belakang. Jadi panjang lebar je. Lepaslah, selesai. Pening mula apa? Lotor balik pula. Masa depan yang terus, padahal awak jumpa je. Rekod mudah je. Belajar bak tarah. Belajar molek bak wudu. Mudah je kita jaga bak wudu. Takkan dia dah wudu. Ambil wudu kena kata bergang-gang. Malah yang nak amal, bayang dia nak amal. Mudah je nak amal. Nampak rekod. Kita kenal Nabi. Tahu cara menunjukkan Nabi. Memang kita akan jaga. Ni Nabi ni. Ngaji kan Nabi pun kita belajar tahu lah Nabi malah cara. Ada dah. Orang akan cari mudah dia. Nak belajar mudah, nak amal pun mudah. Rekod.
Mereka pula banyak khilaf. Salah faham kita ni, kita buat tak kena. Mazhab lain kata tak apa. Susahlah kita. Tapi kita tahu, kau tak dalam. Apa payah? Apa dalam? Apa payah? Apa payah kamu tu ni? Kita mengaji molek tak rukun semayang. Takkan kita boleh buat kotak ta'arud ta'ayun. Semayang fardu. Kenapa kita ni? Kita tak ada kotak ta'arud ta'ayun. Malah, rasa malam ramah sekali. Kok iya anak ambil kotak dengan ta'ayun sudah ta'arud sama kata. Ada orang lagi jadi presenter. Itu tak berbeza tu. Mudah jadi amal. Itu pakai kau. Lepas tu kita bisa tekan balik kita tahu. Dan salah faham tahu kayak kongsi ilmu pertama ilmu kedua. Tapi tak boleh tekan juga sebab tasawuf ni penilaian. Hati tempat dirikan Allah Subhanahu wa taala. Hati tempat dirikan Allah. Tapi nak kita hati pun boleh kita comel, pegangan kita comel. Dan kalau faham pula, hati tempat dirikan Allah. Cara hati juga lah. Pekos tasawuf kita ada agama. Kita ada agama. Anda ada Tuhan, lepas nak beramal. Nak beramal dengan ikhlas, nak beramal dengan syukur, nak beramal dengan sabar, nak beramal dengan redha. Itu amal wajib lagi tu. Amal wajib lagi. Waktu sampai mati, tak ada orang terkecuali. Kalau amal, kalau semayang je lah. Itu tak terkecuali lah dari berakal. Puasa, sama tu, dua dah. Tak ada kau puasa, berasa. Zakat haji. Zakat bagi orang yang ada kemampuan, malah ada lah zakat. Haji pun bagi orang kemampuan, dan ada lah haji. Tapi, ikhlas, syukur, sabar, redha, ada. Sampai tu mati. Itu kewajipan kita sepanjang masa. Kita semayang ni, kalau puasa, kalau haji itu tahun sekali, sekali sama hidup. Kalau puasa tahun sekali, kalau Tuhan nak buat ada puasa, kasih bulan. Semayang pula, 5 kali dia tahu, bukan sepanjang hari. Tapi ikhlas, sabar, syukur, redha, mari sepanjang masa. Maksiat hati yang kita kena jaga pun, riak, wujud, lakabur, maksiat ni boleh datang sepanjang masa. Sebab itulah Imam Abu Syazili tekan, sesiapa yang tidak mendalami, sesiapa yang tidak mahir, tidak masuk bukan tak mengaji, dibibani mati dalam keadaan memikirkan dan besar, dalam keadaan dia tidak menyedari. Itu dalam ilmu tasawuf. Dan wajib dalam hati daripada segala maksudnya maksiat hati. Maka setengah daripadanya, sebahagian. Setengah ni sebahagian. Kita setengah 50%. Ada kita setengah. Setengah 50% lah kita. Ini bukan setengah bagi dua ni, sebahagian lah. Maka setengah daripadanya, daripada maksiat hati, jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat sangka dengan Allah. Maknanya Tuhan dah perkenal dah mau kita. Jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak ampun dah. Dia kan awak amal dah kita je. Saya kan awak amal dah kita. Yang panggil jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang awak amal cukup dengan peraturan dia. Tuhan akan terima lah. Kenapa pula tak nak terima? Kalau kita berdoa cukup syarat, Tuhan akan berkenan lah. Apa buat tak tidak berkenan? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkin janji. Tiba-tiba kita kata Allah tak berkenan. Jadi Allah mungkin janji. Berarti kita syok wasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil sangka, jahat sangka ni. Jahat sangka ni perkara yang tak ada sebab. Apa sebab Tuhan tak berkenan doa kalau doa kita jadi syarat? Tak ada sebab. Kau dia panggil jahat sangka. Ini jahat sangka dengan Allah.
Jahat sangka dengan manusia pun dosa. Kebetulan nak jahat sangka dengan Allah. Tapi apa makna jahat sangka? Contoh kita dengan manusia. Jahat sangka ni mana apa? Dipanggil su'udzon dipanggil. Jahat sangka. Apa makna jahat sangka? Jahat sangka ni kata Imam Qurtubi, kita tomoh yang tidak ada alasan. Yang tidak ada sebab. Kita tomoh ke? Nak tomoh dia buat jahat. Zahir dia baik kan? Betul nak tomoh jahat-jahat ni. Mana tak ada alasan. Kita panggil jahat sangka. Sekarang ni, kalau kita bohong itu isyarat. Tak ada alasan. Tak ada sebab kenapa kita nak tomoh kata nak jahat sangka kata tuan tidak berkenan. Tuan tak berkenan lah. Lepas tu kita nak ikat orang doa malam-malam. Nasib apa kita ni. Doa di waktu sahur. Tak ada boleh berapa-berapa pun. Dia doa ni ada syarat dia. Cukup syarat itu. Kalau janji perkenan, akan perkenan. Tapi perkenan Allah Ta'ala ni, fil waqti alladhi yuridu, la fil waqti alladhi turid. Ini kata-kata hikmah. Maknanya Tuhan berkenan fil waqti alladhi yuridu, pada waktu yang ia Allah kehendak. La fil waqti alladhi turid, bukan Tuhan berkenan pada waktu yang engkau kehendak. Engkau kehendak bila? Kalau esok ada lagi depan. Tuhan engkau kehendak. Tuhan berkenan. Tapi pada waktu yang Allah kehendak. Ini perlu bersyarat kan ni. Sebab perkenan ni dia ada 4 cara Tuhan berkenan. Beri segera, beri bertangguh. Berkenan lah. Sebagai doa Nabi Musa AS. Setak di padang pasir. 40 tahun baru jumpa jalan keluar. Berkenan lah tu. Berkenan apa apa tahu. Berkenan lah. Segera ataupun bertangguh. Perkenan ni sama ada Tuhan beri ain perkara yang kita minta ataupun Tuhan ganti perkara yang lain. Apa kenal juga? Kita minta kayu, minta sehat. Kita bukan minta sehat, minta kayu. Dia mahal sehat, tak boleh kaya. Kenapa tu? Mana mahal sehat dan kayu? Sehat dan kayu mana mahal? Dia tak sambung pandangan ni. Orang miskin ni, dia miskin tapi sehat. Dia kata, waktu tuahnya orang kaya tu kan. Waktu tuah dia kata. Orang kaya ni pula, dia banyak penyakit. Bertuahnya orang tu. Susah pun tak, dia sehat je. Dia kata pula tu orang sehat. Begitu lah. Orang susah, orang kaya. Utungnya dia. Dia tak payah makan gapo-gapo. Dia makan dia sebab ada makan berapa dia ni. Macam nasi lagi dia ni. Kadang-kadang dia kaya. Tapi hati pakul ke dan. Hati belum besar. Hati terlalu untuk mikir. Penat. Orang ni nampak dia hidup sederhana susah. Tapi dia sehat. Kehidupan dia tenang. Tak banyak masalah. Jadi yang kita minta tu terkadang Tuhan beri perkara yang kita minta, terkadang Tuhan beri ganti perkara yang lain yang lebih sesuai, yang lebih sepatutnya bagi kita. Kita nak menikah, kita kenal satu orang. Kita berdoa, ya Allah biarlah ada jodoh ni, Allah biar ada jodoh ni, sebab kita kenal dia paling baik sekali. Apa jodoh juga, tapi orang lain. Kita minta orang lain. Cikgu orang lain. Sebab apa? Faktor sesuai kita. Kita dah kenal mana kita kenal. Kalau kita dah kenal dia. Kita orang begitu. Apa kenal ke tu? Kita minta nama lain tu tak kenal ke tu? Sampai ganti yang lebih baik. Kalau kita tak tahu. Mana kalulah. Sebab perkenal. Bukan daripada Tuhan tu. Daripada kita yang tak cukup syarat. Daripada kita itu syarat. Kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala
Yang sahihnya Tuhan sudah kurniakan pahala kepada kita bila kita berdoa. Itu sahih. Sahihnya Tuhan sudah kurniakan pahala kepada kita kerana kita berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa ni otak kepada ibadah. Doa ni menzahirkan sifat kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa pun hati kita kena sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan bohong doa je dah minta kita meraih. Lepas tu bila Tuhan pergi terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal ikut garis molek, Allah akan terima amalan kita. Allah akan terima amalan kita. Jadi kalau kita beramal ikut sebagaimana yang ditetapkan pada syarat. Tapi ayat tak terima tu. Kalau amal kita kena dengan sebagaimana hak dari syarat, tak terima. Tapi kata orang terima pula tu orang tu sangka jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka jahat dengan manusia pun tak boleh. Sementara sangka jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka jahat dengan manusia. Dia kata suzon. Sangka jahat ni kita tohmoh tanpa ada sebarang-sebarang. Ada pun kalau ada tandaan, itu tak panggil tohmoh. Itu tak panggil tohmoh, itu panggil sangka yang jahat. Sangka jahat ni sangka yang ada alasan pun. Tapi kalaulah ada perkara yang tandaan, itu pun jadi sangkaan. Itu zon yang syar'i dia panggil. Zon yang syar'i ini sangkaan jadi benar tak boleh syarat. Kok dalam Quran sebut inna ba'da zanni ismun apa semua tu. Sesungguhnya sebahagian dari zon itu berdosa. Sebahagian dari zon itu berdosa. Sebahagian maknanya bukan semua. Sangkaan dilarang ni sangkaan yang mana tak ada alasan, tak ada asbab. Kalau kita tengok ini orang lagi kurang ni, kita ke mana ni? Oh, dia satu buka orang dia pergi belajar agama lah tu, dia agama bukan ni dua orang. Pakai masa lalu kita kena zong baik di mana ni kau punya mana kita tahu. Hanya apa tadi? Bila jadi orang ni kena ambil tahu dulu. Dia tak boleh suzon kata keangkatan. Takkan ada orang sama malam oleh adil. Kita pun nak ditomoh-tomoh. Itu boleh kau dilarang pada syarat. Kalau ada tandaan itu zon yang syar'i. Zon yang mana dibenarkan pada syarat. Kalau kita katalah, kita tengok ada berlaku masalah apa-apa. Oh, yang kita ke anak-anak kita ni ada tandaan. Mereka buka cobor semua. Tanya, kita buat sudah sedar. Bukan reboh jenis cobor ni tu. Pokok itu bukan reboh kan. Lepas tu, kita zon buruk. Kita syarat pun benar kalau kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu. Tambah pula ada tandaan-tandaan yang lain. Yang mana akhlak tak baik ke, kongoh ke apa ke, ada tanda yang lain. Itu tak boleh seorang buruk. Kalau kita katalah bunyi budak nangis ni pelekat. Kita zon baik sudahlah, nangis demam pasal lain. Kita bercakap lah orang, mana kongoh buruk, kelawak marah. Jom, ada syarat, kita kena tahu ni. Ini kalau masyarakat. Ini kadang-kadang dia nak lepas jahit tak jadi. Dia kena ambil tahu. Mana kalau bunyi itu bunyi pelik, nangis macam pelik, mana ada tandaan, itu kena tahu. Kena tahu. Kalau ambil tahu ni, tiba-tiba boleh tak apa? Mati. Satu pernah dengar ke tak? Sebelum ni bunyi pelik. Dengar tak mau. Lepas tu, kita zon baik. Gitu. Takut kena tengok pergi. Tak bukan tu kita jaga. Telefon je lah. Telefon. Hilang je lah. Gitu lah. Bukan kata kita nak pergi. Kita ini dulu.
Waktu kau jenis macam gitu, telefon orang berkenaan yang boleh siasat benda ni. Kau kena awak boleh siasat benda ni. Lepas tu dalam Quran kan, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kamu akan kebanyakan daripada sangkaan. Maknanya kebanyakan sangkaan tu sangkaan yang jahat. Kebanyakan. Tapi bukan semua. Kerana tengah daripada zon itu berdosa. Dan jangan kamu, ajak satu ni jangan kamu selidiki. Betul tak? Tak. Ajak satu ni, kita tengok. Cek lah boleh cek selidiki. Kalau selidiki menjaga tu sebab tak ada alam campur pun. Itu dia lah. Selepas itu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqaristumuh. Itu ayat. Tapi larangan jangan jauhi daripada kebanyakan sangkaan ni sebab sangkaan tidak ada sebarang alasan. Yang komik tu. Tapi kalau sangkaan yang ada asbab dia, itu kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Lepas tu dia kata setengah daripada sangkaan berbeza. Setengah, bukan semua. Sangkaan yang tidak ada sebarang alasan. Sebab kita hidup masyarakat ni agama, ambil tahu cara masyarakat. Dia, orang kata jangan jaga kefikiran orang. Tak, syarat kita tu jaga kefikiran orang. Kena jaga. Mana kena ada tegur menegur, kena ada ni suruh, lebih baik cegah menemukan. Itu dia kena orang ni. Kalau dia pakai orang ni, bunyi tak kaitan. Tu jangan. Ini orang syarat suruh, malah cara pakai orang. Orang syarat kata yang mufak boleh-boleh tu. Jadi tidak jahat sangka dengan sesama manusia pun dosa, termasuklah jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aman daripada murkanya. Rasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Rasa selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harap itu lain. Rojak kita harap keampunan Allah. Ini dia aman. Rasa tak ada benda. Moci ada benda dah. Mati pun rasanya kuati dah. Boleh pegang rapat mata. Moci tak ada rasa apa-apa. Kata kita dosa ni bukan dosa orang muda je. Dosa hati tanpa hati ada. Kalau tidak ada. Itu mesti lagi dosa akidah kau punya. Dia macam dia tak sesuai. Tapi tak ada Allah tak ada dia. Allah aman dia. Dia nampak kita ni rajak, harap kepada Allah. Harap ni, tu sebuah asbab. Dan berserah kepada Allah. Tu rajak, tu harap. Buat sebab molek, beramal, belajar molek, beramal, buat sebab. Tapi asbab beramal ni dahulukan dengan belajar. Belajar tu asbab mula-mula. Belajar pun asbab. Beramal pun asbab. Belajar pun asbab. Beramal pun asbab. Dia nak jadi beramal ni kena dia dahulukan dengan asbab belajar. Jadi kalau kita beramal tak belajar, tak panggil buat asbab. Belajar boleh, waktu buat amal boleh, lepas tu berserah kepada Allah yang harap. Manusia ni tak ada buat sebab apa. Rasa tak aman je. Belajar kita, tak apalah. Soalan kita tak mungkin kita orang baik. Dah belajar kita. Belajar apa kita betul-betul beramal je. Belajar ni seorang muda-muda. Orang tu dah belajar.
Dia belajar ni untuk orang muda ke belajar ni wajib atas mukallaf? Belajar ni wajib atas mukallaf. Orang yang berakal, balik serta berakal. Maka wajiblah belajar. Jauh tua saat ni balik tak lagi. Lepas tu dia berakal. Tak lagi cik nanyok dah. Nanyok tak ada belajar. Lama cik, bapa cik nanyok dah. Tak nanyok lagi. Wajib belajar macam orang lain juga. Kita ada kecuali sebab belajar ni. Itu asbab mula-mula. Amal asbab yang kedua. Kali beramal tanpa belajar tu tak ada asbab tu. Itu derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu derhaka kepada Allah. Buat asbab molek, belajar ikut susunan molek, pilih guru molek, lepas tu beramal, lepas tu berserah kepada Allah. Mudah-mudahan. Sebab kita belajar buat amal pun lewat dah, masa kita banyak-banyak tu, banyak dah sia-sia, derhaka kepada Allah, kita bertaubat, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita. Lepas tu buat amal dia sikit banyak pun, asalkan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, selamatlah kita ni. Asalkan dapat rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah, kena buat asbab molek. Kena buat asbab molek. Dan putus asa daripada rahmatnya. Putus asa daripada rahmat. Kalau tadi ni amal dia muda, orang ni gong dah tu. Kalau putus asa daripada rahmat ni, orang ni kengih dah lalu. Ya, amal dia muda Allah ni, dia orang baik. Sikit-sikit menghantarkan para maruk. Macam kita ni manusia lah. Kita baik. Dulu dia tutup mata je. Kita kenal lama orang-orang lebih-lebih kan. Kita tengok Allah. Kita tengok Allah ni banyak anda dah buat amal. Kalau buat salah dia sikit dokter. Kalau nak pergi belakang begitu. Ada orang kata. Ni pula ni putus asa dan rahmat Allah. Putus asa ni orang yang terlampau kengih sangat. Ada benda ada diam dah. Kalau belajar pun ada 30 dah. Tak ada ampun dah. Ini orang yang kengih dah lagi. Sebab tu kalau kita ngaji, sifat mahmudah yang kedua, takut akan Allah kau, dia akan iringi dengan rojak, harap, rahmat daripada Allah. Dia kena ada dua. Dia kena ada takut, dia kena ada harap. Kalau takut, akan putus asa. Jadi orang jadi kondang lah. Ada kita betul lewat dah baru nak belajar pun payah nak faham, payah nak kecil. Nak ikut macam orang lain, orang biasa belajar, tahu tinggalan kita, tak ada diam dah. Ini orang dengan tak ada harap kepada Allah. Tapi kalau harap tu terlampau lebih, jadi tak hilang pula, jadi mesti dulu. Ada benda, Tuhan Maha Pengampun. Kalau Tuhan tak ampun saja, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Syirik je Tuhan tak ampun. Selain Tuhan ampun. Tapi Tuhan ampun pada siapa? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan ampun dosa yang lain dari syirik bagi sesiapa yang Tuhan kehendak. Dan kita ni termasuk dalam Tuhan kehendak juga. Kalau jamin dah, kita ni masuk dalam Tuhan kehendak, boleh nak usia pun. Itu terlampau harap. Harap tak guna Allah. Dia kena seimbang lah. Kena seimbang. Jangan takut sangat. Jangan harap berlebihan. Kalau harap berlebihan, jadi berasa aman. Sejak terus. Sama. Kalau takut orang lalu, jadi putus asa dari rahmat Allah. Walau rahmat Allah ni luas. Rahmat Allah ni wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sekali lagi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni melalui atas marahku. Lepas tu ada satu ayat lagi ni, rahmat ni wasi'at kulla syai', meliputi semua perkara. Rahmat ni luas. Jangan putus asa. Dia tak ada. Dia kalau kata tak ada rangkaian dah, tak ada benda dah. Gila ni, matahari naik sebelah barat. Ada benda dah tu. Ada benda dah kita bagus. Matahari naik sebelah barat masuk. Ada benda. Nyawa sampai batang halkuh. Ada benda. Itu tertutup dah. Lagi matahari tak naik sebelah barat, lagi nyawa tak sampai batang halkuh. Walaupun kita ngaji tu lewat, Maha Pengampun.
kita buat asbab molek. Tapi belajar kan kena susun molek. Sebab kita belajar kewajipan kita ni kena diikuti molek lah. Tauhid, rekod, sesuatu yang lekat. Bila kita belajar ni, ialah kita kurang faham. Bila kurang faham, saya nak berubah, saya nak reti amal. Hanggu. Sebab lain buat salah juga. Sebab orang yang umum. Kalau kata, kesalahan tak ada sama ni, nak gini. Hanggu awak lah. Orang yang tu. Tak alhamdulillah yang orang ni. Satu, sudah pasang pun pilih lah. Siapa satu lain semayang. Tak ada mainan juga. Ada mainan juga. Dia mainan apa? Dia kena gimana kita orang kan. Tak ada mainan. Harus jadi. Mana kadang-kadang orang kalau belajar tu lewat, penguasaan tu kurang, penguasaan kurang, amalan dia banyak jadi. Tapi nanti kita belajar pertemuan ini, salah dalam belajar, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Kalau tengok belajar, kita tengok kan, kalau tengok belajar, kalau tengok belajar, kalau dalam belajar, kita belajar apa? Belajar pertemuan ini, kita belajar lain. Kita berdua dari Fatwa ini. Wa imam kuliah duha ke, wa imam kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, Fatwa ini. Saya mulai lain kita sudah muda. Sebab kita belajar setakat kali, hari, kuliah kali haji kita. Orang dekat lapangnya duha leceh, subuh leceh, hari leceh. Sekali pun, Fatwa ini sudah lah. Ulang tauhid, ulang esok, ulang satu, Fatwa ini. Sudah. Yang kita ni yang menamakan orang belajar, salah belajar, walaupun salah pegangan, mudah-mudahan dimaaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam belajar. Kita yang belajar lain, kalau belajar bukan fardu ain, salah tidak dimaafkan. Ini saya kita kata bukan semua orang ni atas, macam-macam atas orang yang belajar lewat, kemudian dia pemahaman dia lambat. Kalau faham pun tak dekat lama. Belajar lain kali, gitu pun dah tak kali dah sebut. Gitu kan, bukan benda baru. Benda tak kali dah ulang. Gitu semua. Boleh curang semua dia. Ada ilmu tu ulang-ulang. Jadi kalau buat macam ni, memang kena ngaji tulis dia. Ngaji fardu ain saja. Kalau kata nak ngaji tak tauhid pun kena pilih kita. Kalau tak tauhid ini ada hukum pasang di terlampau dalam. Walaupun kita fikir, itu fardu kifayah. Kalau kepasang terlampau dalam, itu fardu kifayah bukan fardu ain. Walaupun kita cek. Sebagai yang betul lah. Nak pilih kita sifat 20. Kok sesuai untuk masyarakat payung. Jadi karena relate. Kok kita cek, habis ngaji tengok. Tak apa sesuai. Sampai tu pasti kita orang lain pula makin jam. Ibu pun kita kecek-kecek. Kalau dia jauh kita kaya orang lain tanya lagi. Tengok. Tak boleh ni dalam ni bahas. Dah tu apa doa ni? Kita nak pergi pada masyarakat. Kodak apa doa ni? Tak kecek banyak pada pulau ni. Mana kalau tak ada nak mengaji pun kita boleh bincang sama kawan-kawan. Kalau dia ngaji pondok lain, kita tak kecek-kecek. Ibu istiqah saya tak mengaji. Tapi tengok, tak ada nak. Tengok karun tu, omel tak ni. Belek karun dah takkan, tu untuk orang pondok ni. Berbahasa susah untuk orang pondok. Susah untuk orang kampung. Jadi tak ada ambil awak. Jadi tak ada orang ni dah. Tak ada. Alif bangun ni. Kalau memang patutlah kita pada bulu yang nombor satu apa boleh tahu dia jawab, pada dia tukar. Tak boleh kalau tak. Kita lain ada urusan tu semua macam kita tinggi dah. Bukan paling tinggi kita. Tapi bahasa ni tinggi. Saya kita sesuai. Dia orang belajar ni tak kata orang belajar tak mati, tapi ramai orang belajar mati. Orang belajar tak mati lagi. Allah macam dia. Orang belajar mati tak ada mati lagi. Jadi orang belajar tu tak ada doa haji, tak ada doa haji. Cuma kita mikir haji. Kita cukup kita. Dia mati tu mati dalam belajar kita.
Hati nak belajar betul. Itu kami rekom pula. Macam kita kata rekom mulia tu sekali. Dulu kita terpaksa kena syarat tu kena ambil air. Sebab mana temu sekali, tak cukup pada air tu tidak ada sebab haram. Sebab tu ada orang dia mengajar mula temu sekali tadi. Habis bulan. Anak murid mengaji bertahun-tahun, 78 tahun. Tak sebab haram. Sebab saya muda uji, bagi ikhlas tak uji, sebab tak lah mulia tu. Sebab haram. Dia hanya ada hukum sembahyang. Tapi kali dulu ni, siapa syarat, kan kita kelainkan dia, lama juga kan kita. Patutlah kena gitu lah. Tapi kita ni, kalau kita tak tahu pula, kita memang berganti. Kalau di surah ini, subuh bagi tadi. Subuh payah. Kemudian malam Jumaat. InsyaAllah malam Jumaat ni, di Majlis Adhan hari Khamis malam Jumaat. Tak, kita pernah berganti insyaAllah. Malam Jumaat hari Khamis malam Jumaat, 24 bulan. Habis dah buku masalah muafik makbul. Saya baca di Majlis Adhan tahun tidak. Buku masalah muafik dan buruk ekor sesat. Kemudian saya ganti maksud itu dengan kitab kena berganti. Tapi oleh kerana ke masjid itu nok ekor sesat, diminta malam lain pula. Tak pula kata malam Jumaat, kitab kena bagi hati. Lepas tu malam-malam lagi sekor. Ada orang kata. Itu akhirnya mula tak sadar nak baca penawasi seminggu, satu pekok seminggu di malam yang sama, lepas tu gini-gini kadang asal. Tapi kita tak jadi. Tak jadi kita senang gitu, tak jadi. Akhirnya pekok kuliah isyak malam yang sama. Kami Jumaat waktu isyak. Jadi kalau kita tengok di dalam live FB macam Kuala banyak mereka ajarkan kuliah isyak. Tengok kuliah kali dengan tengok kuliah isyak. Kuliah isyak dia. Banyak tempat. Kali ini kalau banyak kan live lebih banyak. Kita tengok dia ada kuliah isyak. Sebab kita dia tak ada. Itu banyak lapor. Jadi orang makan dalam bulan malam ni orang makan bersiap. Jadi yang tak tahu. Ada akan dalam malam kan makan bersiap. Ada masalah tak? Cuma malam Jumaat ni 24 bulan. Kitab Fatul Mu'in lepas isyak. Kadang-kadang kitab Fatul Mu'in. Kitab Fatul Mu'in ni kitab pekok. Kitab pekok Arab. Dia ada orang Arab. Lepas tu dia ada sebelum terjemahan Rumi. Yang saya baca itu di masjid. Masjid Ladang Kolang tu. Tapi masjid Ladang Kolang tu muka surat 160 berapa tahun lah. Satu tu dekat 10 tahun dia. Bab apa? Bab 7 tahun. 7 tahun. 2 tahun dia. Sebab kitab Fatul Mu'in ni, kalau kita kata kitab rekod, memang dia komplit dalam tu. Kalau kawan belajar, orang nak mengajar pun, kalau boleh ambil masalah kitab Fatul Mu'in, memang masalah tidak ada dalam kitab yang lain. Kitab Fatul Mu'in. Memang kalau pondok, Fatul Mu'in ini memang kitab yang mesti ada lah. Memang pondok di Malaysia ke, kitab di Malaysia ke. Di Fatul Mu'in ke, Fatul Mu'in mesti ada. Jadi ini kita ambil Fatul Mu'in, tapi sebelum ada terjemahan. Fatul Mu'in terjemahan Indonesia. Bukan terjemahan Malaysia, dia terjemahan Malaysia kan? Bukan terjemahan Indonesia. Dia RM45 kecil sudah terjemahan Indonesia. Dia tebal. Tapi waktu di Majlis Berkalang macam itu sudah Tuhan itu. Waktu tahun lebih tu baru 160 kursus. Dia masih kata, dah kita nak buat macam mana ni? Dia nak buat tahun ni nak buat mana dia kata? Pasal buat gitu ada. Pasal kapan? Kita baca ikut bab. Dia nak buat. Bulan yang lebih buat ni. Nak buat macam sekolah kita jadi. Jadi kalau pekok Fatul Mu'in memang kemahan. Cuma 24 bulan ni pekok sekali. Sebab lepas isyak tu jadi program. Lama dah program dia. Orang lantar mari jadi program isyak. Ada dah dijemput orang lantar mari lepas isyak. Jadi dengan awal. Jadi 24 bulan ni saya hanya mulakan 4 maghrib saja. Kalau bagi hati, insyaAllah 1 bulan. 1 bulan
Sekolah kita mulakan isyak dengan Fatul Mu'in. Sebab baru ni mula cerita di Majlis Ladang tu, mana kita ceritanya orang yang nak balik maghrib, sama ikut kelas isyak, dia kena parking lepas daripada orang. Sekarang ni, kok mana nak pergi ni, kalau nak ngaji isyak saja, kena lagi maghrib saja, isyak kamu tunggu, dia parking lepas daripada orang. Itu masih masyarakat di Majlis Ladang pasal lain. Orang main ngaji ni nak mari sengaja maghrib dan isyak. Parking dia tak ada masalah. Tapi kalau ada orang nak ikut kuliah maghrib saja, isyak dia tidak ada kelapangan, dia kena parking lepas lah sebab dia tubik lagi. Kalau belum belakang balik. Jadi kena syukur. Hanya orang yang nak ikut kuliah maghrib saja, isyak dia nak balik, sama ikut, kena parking lepas. Di Majlis Ladang ni jangan parking berapa-apa, dia akan belok belakang. Lalu parking tepi jalan pun, tepi jalan di Perimula tu kan. Tepi jalan lah, jalan Perimula, jalan pasar tu. Hak tu pun orang tahu jadi dua lapis. Hak parking orang tak beloknya, parking jalan betul. Ni jalan betul. Jalan betul ni jalan hak ada divider tu. Dia orang tak tahu belok. Tapi kalau parking jalan pergi ke pasar, jalan betul. Tapi parking tapi nak jalan tu. Orang belok tak jalan betul lagi. Dia akan jadi dua lapis. Itu namanya parking kena pandai lah. Sebab masyarakat kami hanya bila kita maghrib saja kita penawar bagi lagi. Jadi hak isyak waktu mungkin insya-Allah kita akan start minggu depan. Ini sekali hari kami kita cari itu lah. Ini cukup masing-masing. Tapi ini akan masing-masing. Atas keperluan masing-masing. Dia dalam kitab Fatul Mu'in ni awal-awal tak ada bab qadha tu. Awal-awal tu bab qadha. Fatul Mu'in. Itu senang. Sebenarnya memang suami. Dalam tu pun dilihatkan juga pandangan mazhab yang lain. Dan itu didatangkan pandangan-pandangan mazhab yang lain. Yang mana kadang-kadang kita tengok itu senang dicomel. Contoh. Sekarang ni anjing kenapa ditunduk ke dalam bekas air. Tapi kita tak nampak muncung dia kena air yang sedikit dalam bedi contohnya tak nampak. Dia video call dia pun temu lari. Tapi tak nampak belum dia basah. Tapi nampak tak muncung kena air. Tak nampak lagi mereka kacang. Hukum air tu suci. Lepas mulut dia basah, anjing mulut dia basah. Kamu dia jelek. Nanti tu je hukum. Stop ni. Tapi tak nampak. Apa tak boleh? Jangan jepuk dia kita terus. Apa ni? Ada benda ada. Jangan jepuk awal-awal dan di belakang ada kita nampak. Memanglah kepala dia masuk jalan dah. Jelungan dah betul. Nampak tak muncul dia kena? Tak nampak main kat belakang. Tapi kata mari telur tengok dulu. Tak lagi tak nampak. Walaupun dia nampak muncul dia masa dia lari nampak macam basah. Muncul anjing memang biasa basah. Tapi dia pun datang pada tu. Dalam mazhab Maliki, anjing tidak lagi. Apa dia? Takut mai syok, mai waslah. Kan lalu tak nampak. Kan. Maliki tak lagi anjingnya. Tak bukan pakai Maliki ni. Dan tujuan datang Maliki nak buat waswas daripada syaitan. Kita datang ke mazhab Maliki. Kalau pakai mazhab Maliki pun, misalnya ada sunnah wajib maaf. Kalau pakai syaitan, mazhab tu. Dia waswas syaitan. Itu waswas. Waswas mazhab ni. Syaitan. Itu lagi mazhab Maliki. Anjing tidak lagi. Ada tak ketemu. Ini cuma itu senang. Tapi, dia waswas pun rasanya. Pakai saya lain tu. Kalau dia waswas pun. Bukan kata anjing jelungan. Anjing lewat tepi dia pun. Tak ambil dah air tu. Anjing boleh lewat tepi je. Tak ambil dah air. Itu dah rajin. Nanti kita tekan untuk dalam kitab ketemu. Saya baca di pada kolam tu memang
Waktu 10 tahun hidup, tapi masih lagi pak semayang. Soalan sekali, jadi ini start daripada awal lagi. Start daripada awal, kita isyak bermula, lepas isyak di masjid ada. Tapi tak benda dah, mungkin lagi. Sampai bulan-bulan. Maka tasabur adalah hambanya. Allah.